Isu pengambilalihan 4 konsesi lebuh raya bertol antara yang dibangkitkan dalam sidang Dewan Rakyat pagi tadi, keberkesanan Tribunal Tuntutan Pengguna TTP dan projek naik taraf landasan komuter berkembar Lembah Kelang, KVDT juga antara isu yang disentuh. Untuk laporan penuh, kita bersama wartawan Safwan Sawi di Parlimen. Silakan Safwan. Pengambil alihan 4 konsesi lebuh raya bertol di Lembah Kelang oleh kerajaan disifatkan penyelesaian menang membabitkan semua pihak iaitu syarikat konsesi kerajaan dan pengguna. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata ia hasil usaha rundingan dalam tempoh beberapa bulan lalu menerusi tawaran bersyarat yang diterima syarikat konsesi. Guan M berkata pengambil alihan 4 lebuh raya dengan kos 6.2 bilion ringgit itu tidak melibatkan sebarang perbelanjaan kerajaan kerana ia dibiayai dengan penerbitan bond. Kutipan caj kesesakan yang dicarangkan juga adalah mencukupi untuk membayar balik hutang bond berkenaan serta menampung kos operasi dan penyelenggaraan lebuh raya tanpa memerlukan peruntukan kerajaan. Pengguna kemudahan itu juga akan mendapat penjimatan pengurangan bayaran tol sebanyak 2 bilion ringgit. Bahawa formula ini adalah suatu formula yang menguntungkan semua pihak. Dan kita harus ingat bahawa hanya bila menguntungkan semua pihak, baru kita boleh capai kata sepakat. Itu bukan sahaja syarikat konsesi, tetapi juga kerajaan dan yang penting ialah pengguna-pengguna. Formula yang telah pun dirangka ini bukan dirangka oleh Kementerian Kewangan, tetapi oleh pakar perunding daripada sebuah bank tempatan terkemuka di mana mereka berikan jaminan sekiranya dapat dilaksanakan maka kerajaan tidak perlu membayar atau mengeluarkan wang untuk membiayai kos penerbitan bond ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Air Hitam Datuk Seri Wee Ka Siong berhubung rasionalisasi pengambil alihan itu. Katanya, tempoh konsesi bagi keempat-empat lebuh raya itu antara 9 hingga 20 tahun. Tempoh konsesi juga tidak akan dilanjutkan selepas pengambil alihan dan akan tamat seperti yang termeterai dalam konsesi sedia ada. Setelah tamat konsesi, caj kesesakan akan dikurangkan lagi bagi menampung kos operasi dan penyelenggaraan lebuh raya tanpa mengandungi sebarang unsur keuntungan. 4 lebuh raya yang akan diambil itu ialah LDP, Sprint, Kesas dan Terowong Smart. Tribunal Tuntutan Pengguna TTP terus komited dan aktif dalam menangani keberkesanan kes-kes penipuan pakej pelancongan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata ia bersandarkan kepada rekod fail tuntutan pengguna sejak 2016 hingga Mei tahun ini. Sejumlah 1,057 kes pemfailan tuntutan ini telah dibuat dan dicatat di seluruh negara. Dan ini melibatkan jumlah tuntutan sebanyak 6.6 juta ringgit. Daripada jumlah tuntutan ini, sebanyak 3 juta ringgit award telah dikeluarkan dan pihak syarikat yang menawarkan pakej pelancongan tersebut, mereka harus patuh dalam tempoh 14 hari dari tarikh award dikeluarkan atau diserahkan. Jelasnya, kelebihan TTP ini berbanding proses mahkamah sivil jauh lebih mudah, murah, cepat iaitu hanya serendah RM5 sahaja untuk pengguna memfailkan tuntutan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Johor Bahru, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Semalam, Dewan Rakyat telah meluluskan rang undang-undang RUU Pelindungan Pengguna Pindaan 2019 yang bertujuan meluaskan kuasa TTP dengan menaikkan jumlah tuntutan 100% daripada RM25,000 kepada RM50,000. Kabinet memutuskan untuk meneruskan projek infrastruktur landasan berkembar Lembah Kelang KVDT dengan syarikat daya maju LTAT Sdn Bhd dalam mesyuarat yang berlangsung 5 Julai lalu. Syarikat itu turut membuat tawaran pengurangan kos untuk projek KVDT Fasa 2 kepada RM4.475 bilion dan ianya berkurangan kepada 15%. Dan objektif utama kita ialah mengurangkan kos. Dalam proses rundingan ini, maka kita melihat bahawa syarikat tersebut telah pun memberikan tawaran untuk mengurangkan kos sebanyak 15%, iaitu pengurangan ataupun penjimatan
lebih 700 juta ringgit. Dan kita mengambil pendekatan yang sama. Kita merundingkan semula projek ECRL, kita merundingkan projek MRT, merundingkan projek LRT 3 dan sebagainya. Atas semangat yang sama, kita memberikan peluang kepada syarikat ini untuk kita merundingkan semula dan mereka berjanji ataupun mereka bersetuju untuk mengurangkan kos. Dan atas semangat itulah pihak Jemaah Menteri Kabinet telah memutuskan supaya kita memberikan peluang sekali lagi kepada syarikat ini untuk meneruskan projek ini. Memandangkan bahawa kalau kita tidak meneruskan projek ini, maka ada implikasi-implikasi perundangan kepada kerajaan dan juga ada implikasi kepada kontraktor-kontraktor yang terlibat. Jadi itu atas semangat itulah Kabinet telah bersetuju untuk meneruskan projek ini dengan pihak DMIA LTAT ini. Dan kita tahu bahawa ada kelemahan-kelemahan dan juga ada kelewatan dan kita akan mengenakan syarat-syarat yang lebih ketat dan memantau perjalanan dan operasi syarikat ini supaya mereka dapat menyiapkan projek itu mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih. Sidang Dewan Rakyat ketika ini berehat seketika dan akan bersambung semula pada jam 2.30 petang. Sekian sahaja laporan dari Safwan Sawih, kembali ke Sri Pentas, Fang Chifei. Terima kasih Safwan, langsung dari Parlimen.